Tapi satu aku nak tanya sebelum kita start. Okey, aku tengok mic masing-masing gila Korang ada tu nampak macam Zah. Macam lagi. Din, kenapa aku macam logo cap aku pun diorang bagi tadi ada logo okay, let's go Employee of the Week. Okey, kita telah belajar daripada kesilapan. Okey, setiap minggu kau keluar dekat podcast dan juga di YouTube. Editorial Malaysia seantero semenanjung mencuri gambar-gambar, screenshot tanpa mengkreditkan podcast ini. Dia maksudnya Aku tahulah memang korang nak buat kerja. Kita tak salahkan kalau korang nak buat kerja. Tapi sekurang-kurangnya kredit podcast kami. Itu yang kita letak so, kat kau. So maksudnya kau mengharapkan aku masuk mana-mana lagi bro untuk minggu ni. Kau kena gosip lagi. Ini daripada orang yang atas pagar tu, atas pagar yang dia baru discover podcast ni, first time. baru discover chemistry antara kita berempat. Ed Shah 1910 mengatakan aku jarang nak komen, apatah lagi nak subscribe. Tapi sebabkan podcast ni buat aku ketawa gila. You guys deserve my comment and subscribe. Ada satu message untuk Syuk. Dear Syuk, English. Dear Syuk, this is an opportunity for you to build up back your career. Please jangan sia-siakan peluang ini. Jaga nama baik anda dan tunjukkan yang anda mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lesson learned, you are naturally talented and hang mampu untuk buat orang stay dari satu topik ke satu topik. Please appreciate that. Good luck in the future. Dia marah. Dia marah. Aku propah je lah. Salam from new subscriber from Malaysia. Tanya kita dah ada new subscriber. That's my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Tapi the number one podcast in Singapore. Semangat Kau tahu tak tu? Kau tak tahu? Tak tahu. Tu macam bro, ini viral yang kat Malaysia dulu. Ada satu datuk. Oh yes. Kau ingat tak? Lama. Yang lawaknya tahu yang lidah dia terkeluar tu. Yang lawaknya dia Sina yang invite dia. Dan aku tengok dia punya live stream. Just to do that. Wartawan dia berbual untuk datang buat tu je. Tapi dia buat professional bro. Setting dia professional gila. Wartawannya. Baik Datuk, kita dapat lihat viral. Dia dapat lihat viral. Mungkin untuk penonton-penonton kita, boleh tak Datuk buat sekali lagi untuk penonton kita? Habis dia macam baik, saya harap anda semua sabar sebab agak kuat akan saya buat ni. Silakan Datuk, silakan. Dia buat dalam set. Aku tercengang sebab set tu dah macam news tau. Tapi berbual sporting lah. Datuk tu kira sporting lah. Tapi before that memang ada interview lah kan. Ada interview. Shit man. Ini pasal gaduh kan. Melayu ni dah gaduh kan. Tapi satu aku nak tanya sebelum kita start. Okey, aku tengok mic masing-masing gila Korang ada tu nampak macam Zah. Macam lagi. Ini Zah. Din, kenapa aku macam logo cap aku pun diorang bagi tadi ada logo okay, let's go Employee of the Week. Okey, kita telah belajar daripada kesilapan. Okey, setiap minggu kau keluar dekat podcast dan juga di YouTube. Editorial Malaysia seantero semenanjung mencuri gambar-gambar, screenshot tanpa mengkreditkan podcast ini. Dia maksudnya saya berbual berkenaan dengan M-Star, Bulan, Lumi.my dan banyak lagi. Aku tahulah memang korang nak buat kerja. Kita tak salahkan kalau korang nak buat kerja. Tapi sekurang-kurangnya kredit podcast kami. Itu yang kita letak kat kau. So maksudnya kau mengharapkan aku masuk mana-mana lagi bro untuk minggu ni. Kau kena gosip lagi. Dia orang tahu. Okay. Untuk minggu ni juga aku nak tanya. Sebab aku tahu dekat Singapura minggu ni banyak date yang Coldplay buat konsert. Haram ni. Betul lah. Isu bila Coldplay datang pun satu isu isu sebab dengar kata kebanyakan orang termasuk Indonesia dah pulang balik dia punya macam bracelet apa entah ada something yang macam bila dekat konsert tu dia orang dapat. Betul. Tapi
Indonesia dan Malaysia kot dah pulangkan balik. Asal? Sebab ada something yang wrong berkenaan. Kita pun tahu Coldplay pernah dikaitkan dengan LGBT. Ya, okay. So mungkin benda tu sensitif dekat mungkin benda Malaysia. tu sensitif. Dan tapi bukan pasal tu aku nak tanya. Zah, kau beli tiket dia, kau LGBT Hari ni kan? Hari kau ni beli kan? tiket hari ni, kenapa kau tak pergi? Sebab antara produk Semenanjung dengan produk dunia, baik aku support produk Semenanjung. Kira aku nak tembus market. Nanti Kau beli tiket berapa? Tiket? 200 lebih je. Apalah sangat jumlah tu berbanding dengan persahabatan kita. Ini aku nak cerita lagi pasal Malaysia ni. Tapi sejujurnya memang aku harapkan kita punya recording lewat sikit. Tapi masalahnya oleh kerana perbezaan waktu, Syuk pun keluar masuk Malaysia, perjalanan jauh. Jadi aku fikir juga Coldplay ni bila-bila boleh datang. Bukannya aku minat Coldplay pun, sejujurnya lah. Sejujurnya. So kenapa kau beli konsert? Kenapa kau pergi konsert yang kau tak minat? Aku suka pergi ke konsert-konsert, baik di Semenanjung ataupun di Singapura ni, untuk orang kata mencuri idea-idea yang ada lah. Contoh, last aku pergi dekat Axiata Arena, Festival Fazura. Fantastic. Aku suka dengan konsep dia. Dia jual tudung. Lepas dia dah jual tudung tu, dia panggil stokis-stokis dia sebagai hadiah untuk menjual tudung. Habis yang lain dia buat macam booth dalam Axiata Arena. Dia ada, kira dalam booth tu dia jual rental punya space. Kat situ dah buat duit lagi. Kat situ buat duit lagi. Kau beli tiket buat duit lagi. Jadi sebagai dia bukan penyanyi pun. Dia hanyalah seorang entrepreneur dan pelakon. Air putih dia supply air mineral water dia supply. Kau masuk, dia tak kasih bawa air. Dia yang Dia supply. tak kasih. Kau nak kau beli air. Kau tak boleh buat makan. Kau nak kau beli makan. Air dia. Menjana lagi pendapatan. Dia jagalah vendor-vendor punya sale. Bagi aku brilliant. Dia satu perkara yang bijak. Aku fikir macam mana kita nak buat benda ni dekat Singapura. Lepas tu aku tengok Ella buat konsert pakai wristband. Ikut macam Coldplay. Jadi aku pun ikutlah benda tu bila kita buat show dekat Star Theatre kan. Jadi mereka mengatakan konsert Coldplay ni satu konsert yang kau kena tengok at least sekali dalam hidup kau. Sebab konsep dia, warna-warni dia, sound dia, vibe dia, aura dia berlainan. Tu yang aku nak tengok macam mungkin kita bukan lagi level tu, tapi kalau dapat 5% Coldplay punya standard pun jadilah. Yalah. Nak belajar lah. Sebab cita-cita aku ni untuk syarikat kita besar Syuk. Dan kau termasuk dalam VC ni. Satu hari nanti Malaysia Axiata Arena 11,000 orang yang bakal membanjiri menyaksikan Let's Go. Kita lawan bola ke? Taklah. Kau komentar macam lawan bola. Kalau jadi 11,000 orang. Konsert paling dahsyat kau pernah pergi apa, Syuk? Dekat Malaysia tu lah. Ataupun kau terlibat sama ke apa yang kau rasa macam boleh jual kalau kita letak kat Singapura ni under Let's Go? Aku sejujurnya aku bukan orang yang into konsert sangat. Cuma masa time sekolah dulu aku pernah pergi time belajar dulu. Bukanlah sekolah lah, masa aku time universiti dulu. Aku pernah Kau universiti? Universiti? Kau boleh belajar universiti. Universiti Mara. Ada aku Mara. Bukan Mara. UiTM. UKM. Aku tak pernah cerita ke orang sebab aku Unicel. Aku dulu belajar kat Unicel. Aku tak cerita pun sebab aku kena buang juga Unicel. Kau dah kenapa? Bulan standby. Syuk kena buang. Standby untuk cerita Unicel. Syuk kena tengok kamera. Syuk kena tengok kamera. Branding. Kau jangan kau buang Steve. Kau kena buang Unicel. Unicel ni singkatan untuk apa? Sebenarnya aku banyak kalau nak cerita pasal belajar. Aku dulu habis UPSR. Aku skor 5A untuk UPSR. UPSR tu PSLE. Pelajar yang bijak. Untuk UPSR kalau kat tempat kita orang untuk masa tu darjah 6. PSLE lah. 5A tu maksudnya straight A. So aku masuk sekolah menengah Sains Tun Syekh Syahabuddin, SOCSEC. SOCSEC ni sekolah berasrama penuh. Alhamdulillah form 2 aku kena buang. Bodoh lah. Asal Apa cerita hostel. Mungkin kita berbeza sikit lah kot. Aku tak tahu sama ada Singapura dengan Malaysia berbeza. Dekat Malaysia, kalau sekolah berasrama penuh, engkau tak boleh buat kes berturut-turut sebanyak 3 kali. Kes apa? Termasuklah kalau kau merokok, dianggap satu kes besar di asrama penuh. Kau fly, kau keluar tanpa kebenaran. Kau pergi kedai, sebab asrama penuh tu tak boleh keluar kecuali abscon lah. Ni dia pakai abscon. Kecuali hujung minggu. Kau fly, boleh dikatakan satu kes besar. So masa tu yang aku kena buang tu sebab aku buat satu, pertama kes rokok,
Kedua aku fly. Ketiga aku rokok. Dan aku Alamak. Dah 3 kali. Dan aku disuruh untuk sambung pelajaran ke sekolah menengah biasa. Aduh. So lepas pada sekolah menengah biasa tu, masa SPM sebenarnya aku dapat skor 4A 5B. 4A 5B dan aku masuk matrikulasi Gopeng. Kau seorang pelajar yang bijak sebenarnya. Yes, matrikulasi Gopeng. Dan alhamdulillah aku kena buang juga. Asal matrikulasi Gopeng. Matrikulasi Gopeng masa Apa tu cerita? Kat matrik Gopeng tu dia ada kena pilih 2. Tak tahu lah kalau kat sini mungkin Matrik tu kira pre-U Subjek lah. lah. Pre-U. dia Macam JC. betul sebelum kita macam JC. buat degree. Yalah. JC yang ada Pre-U atau poli lah. Pre-U lah. So aku masuk matrik. Tapi matrik ni dah agak tough sikit sebab dia ada 2 pilihan je. Sama ada kalau kau nak jadi engineer, kalau kau nak jadi bidang-bidang macam yang berkenaan bukan doktor, kau ambil sains fizikal. Kalau kau nak sains, jadi berkenaan dengan biologi, profesor doktor, kau kena ambil sains hayat. Kau ambil apa? Sains fizikal. Sebab cita-cita aku dulu je nak jadi Saintis? bukan nak jadi engineer. Oh gila. Jurutera. Yes. Engineering Kenapa muka cita percaya? Tak percaya. Kau ni. So Bangga kau faham tak? tapi masa second sem tu disebabkan kepayahan untuk study tu, so aku tak pergi ambil exam dan aku dibuang. Sebab attendance lah. Sebab attendance. Aduh. Yang Unicel pula. Itu belum Unicel lagi. Selepas daripada tu baru aku try masuk ke Unicel. Dan masa kat Unicel tu pula pengaruh rakan sebaya. Sebab bila universiti dia satu yang kalau universiti kat sini pun rasanya sama kot. Kita kan duduk luar. So masa tu pula aku daripada Penang. Unicel ni dekat Selangor. So bila pindah pergi kat Selangor, tahulah kita sentiasa ke KL. So banyak benda-benda yang belajar kat KL. Rumah sewa pula tu. Rumah sewa pula. Waktu tu kau ada kongsi kau duduk asrama. Dulu dekat Johor. Lepas tu kau pernah dibuli dan seumpamanya. Betul. Itu ibarat satu culture dalam asrama tu. Betul. Kau dulu pernah dibuli? Pernah. Atau kau yang buli orang? Tak, masa aku Kau baru masuk form 2 lah, kecil lagi. form 1 ni, masa form 1 tu. Tapi ragging dulu dia tak sampai yang sekarang dengar sampai tahap mati pun semua. Ragging dulu dia macam kita macam ala geli-geli. Tapi tak geli sangat lah. Aku pernah aku main basketball je dekat dalam dom. So dekat atas, dekat depan tu kira dom form 5. Dan kita tak dibenarkan buat bising. Konon-konon acah form 5 ni tak nak dengar bunyi bising. Kadang-kadang kalau tidur berdengkur pun boleh kena panggil tau. Ui. Apa subjek? Ya, dia orang macam saja. Kau tidur berdengkur, sini naik bilik aku. Mampus. Kena pukul lah. Kena rigging. So masa tu aku tengah macam bawa balik pada kelas. Ada bola basketball. Aku saja main bam. Padahal diorang yang lain pun main juga. Lepas tu bola terkeluar. Masa bola terkeluar, aku nak pergi ambil. Senior nampak aku. Kau main basketball ya bang, sini naik. Siapa nama dia? Aku tak ingat. Topeng. Bukan topeng something macam tu lah. Tapi aku tak ingat lah apa panggilan dia masa tu. So aku naik. Aku disuruh duduk dalam loker. Sial lah. Duduk dalam kan. Duduk dalam loker. Diorang baringkan loker tu. Dan diorang guling-gulingkan loker tu. Sial lah. Loker tu tutup. Ya ada. Ada macam gitu juga. Ada. Bang. Ya betul. Dalam tu. Asal sama. Gila babi. Ya. Basuh baju senior adalah perkara biasa. Aku tak faham culture ni sebab aku tak pernah lalui. Jadi kalau kita junior dulu, kita nak lalu kat koridor, kita akan tunduk dah bagi senior tak nampak. Sebab kalau kena panggil, abang kena basuh baju, suruh pergi beli nasi. Aku tak tahu sama ada culture tu masih ada sekarang ke tak kan. Hopefully tak ada lah. Kenapa bila kau ceritakan kau senyum? Macam happy je benda ni. Kau mesti waktu kecil-kecil dulu macam putih-putih, bulat-bulat putih-putih gitu kan orang dia. Macam orang senang kena ragging kan. Muka kena ragging. Dia orang memang target aku masa tu. So aku antara selalu kena cuci baju, kena beli makanan. Cakap berkenaan target, walaupun kau dah besar panjang, pun kau adalah target editorial Malaysia. Aku tengok, ya Allah, macam mana ni? Ya, sebab pendengar-pendengar kita prihatin. Aku sejujurnya pendengar kita adalah yang paling loyal, yang paling setia, yang akan backup kita. Seandainya kita. So diorang backup aku tak? Backup. Serius Yes, diorang cakap, bro, kau kena tengok komen-komen. Dahsyat weh, kena whack. Ada satu pendengar wanita tu, dia terkesan dengan hentaman netizen Malaysia terhadap Syuk. Dia cakap, Zang, kau pergi bilang dekat Syuk, kalau netizen Malaysia tak nak Syuk, warga Singapura nak
dihiburkan oleh Syuk. Tak mengapa. Serius Dia cakap macam tu. Ada lagi DM macam extend dia, extend lagi. Instead of once a week, buat twice a week. Wow. Aku cakap bajet tak mengizinkan. Bajet tak mengizinkan. Tapi serius lah, aku muka kau merah tu. Aku suka. Aku malu lah orang Singapura cakap. Tapi aku sabar sebelum bukan semua warga netizen Malaysia blood di Malaysia yang telah bersetia bersama kami, yang suka dengan kemasukan kau, pun DM juga, siap komen, dapat subscriber. Katanya aku dah lama tengok Syuk, pada asalnya memang ada rasa kebencian, tapi entah kenapa bila datang masuk ke OK Let's Go, dapat nampak perwatakan dia yang orang kata tu accentuated. Masya Allah. Thank you guys. Kira yang disayangi jadi diorang suka dengan kau. Sejujurnya aku pun tak sangka yang perkongsian kita tentang radio tu, yang aku kena buang kat era tu, tiba-tiba jadi satu isu. Bukan ke engkau yang nak tulis, lantak lah M-Star. Engkau yang bagi diorang. Diorang yang tulis. Tahu time tu kita letak logo banyak tu. Kat muka engkau semua letak logo. Ini dan logo ni tak tahu M-Star nak cover ke tak cover ni. Kena buat kes lah, biasalah. Try buat kes 1-2. Aduh, apa yang kau nak sharing ni? Kalau ikut aku, sebenarnya bila aku baca, sejujurnya aku tak kisah pun pasal benda tu. Sebab pada aku, bila ada yang setengah-setengah yang bercakap tu macam diorang baca headline. Itu adalah sifat pada aku pun buat benda tu selalu. Kadang-kadang bila kita tengok headline, kita terus judge orang melalui headline. Tanpa kita tahu story. Tapi bila orang yang baca, dia orang tahu. Macam itu dia hanya kongsi cerita dalam podcast je. Dia cerita pasal dulu dia kena buang. Yang aku geram, ada juga yang komen, time orang tengah duk buat cerita Pandai Kisah Radio, dia pun ada cerita. Padahal nak numpang. Tak faham konteks. Ini berkongsi lah. Lama. Kau cakap pasal basketball, aku teringat cerita lama aku dulu. Apa cerita? Time aku sekolah rendah kan, kita suka main sepak takraw dekat tepi kantin. Jadi dekat kantin tu ada macam mak-mak makcik kantin. Mak-mak kena hantar anak pergi sekolah. Mak-mak duduk sana. Kita main sepak takraw, main sepak, pum, bola termasuk dalam kantin. Kali satu makcik tu pula, dia tengah macam tengah mengantuk. Macam tengah mengok ni. Kali bola kena bam. Kena di sini. Bam. Kena macam basketball. Kita mencarut dia sebab basketball. Kita ketawa bro, pasal dia mencarut basketball. Lepas tu kita semua lari. Dia sebenarnya nak cakap babi ke apa kan. Mungkin dia cakap macam bastard ke apa. Aku tak tahu dia bastard atau basket kan. Basketball. Bila tengok kita, habis kita tahu dah salah cakap kan. Kita lari lah. Aku teringat tu. It's funny experience lah. Funny. Dan engkau jenis yang akan baca komen ke, atau kau tak baca komen tu lah? Aku bukanlah nak cakap kata dah lali ni, bukanlah. Tapi bukan hati kau keras Roy. Bukan keras. Kering Roy. Sebab aku pernah kena yang teruk. Udahlah tu cerita dia. Bila aku tengok yang macam biasa ni, pada aku macam okey lah, ini sebab dia orang yang tak faham cerita, dia orang yang tak faham. Tapi bila aku tengok ada positive feedback, so aku happy. Sebab sebenarnya tujuan aku dekat OK Let's Go ni satu je. Kalau boleh, aku suka OK Let's Go. Aku dapat balik vibe ketika aku kerja time dulu. Vibe yang aku boleh berkongsi cerita, yang boleh berkongsi dengar cerita korang. Kau rindu lah. Pekerjaan yang paling aku rindu sebenarnya adalah radio. Okay. Serius berbanding melawak ataupun hosting. Sebab radio ni pada aku dia macam, dia ada chemistry tau. Sebab kita akan bercakap, orang ni dengar, lepas tu korang bercerita, aku dengar, lepas tu kita happy dengan cerita. Habis ada orang DM kau tu? Siapa yang DM kau tu? Baru kena cover dengan bulan ke apa entah tu? Itu komen. Dia komen. Dia tak DM. Yang DM alhamdulillah yang okey. Ini ada satu, aku sebelum kita tutup perbincangan ni, kalau lazim kalau kita dengar daripada komen-komen pendengar, berat sebelah sebab pendengar memang suka kita apa. Kalau kita dengar komen-komen daripada hater, berat sebelah sebab memang benci kita. Ini daripada orang yang atas pagar tu, atas pagar, yang dia baru discover podcast ni, baru discover chemistry antara kita berempat, dan beliau daripada Malaysia. Ini Malaysia. Ini daripada nama dia Ibu Fazianawi, bukan? Bukan. Ed Shah 1910 mengatakan, aku jarang nak komen, apatah lagi nak subscribe. Tapi sebabkan podcast ni buat aku ketawa gila. You guys deserve my comment and subscribe. Ada satu message untuk Syuk.
Dear Syuk. English. Dear Syuk, this is an opportunity for you to build up back your career. Please jangan sia-siakan peluang ini. Jaga nama baik anda dan tunjukkan yang anda mampu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Lesson learned, you are naturally talented and hang mampu untuk buat orang stay dari satu topik ke satu topik. Please appreciate that. Good luck in the future. Dia marah. Dia marah. Aku proper je lah. Salam from new subscriber from Malaysia. Tanya kita dah ada new subscriber. Congrats, man. Satu orang tu. Walaupun hidup seribu tahun. Masa aku macam walaupun yelah orang kata tu pendengar kadang ada naik turun dia kan. Betul. Tapi kalau satu subscriber ni stay till the end, walaupun Okay Let's Go akan hanya mempunyai satu penonton saja, penonton inilah yang kita akan hiburkan. Datang dia. Jadi kita berehat seketika waktu. Jumpa anda di podcast yang seterusnya hanya di Okay Let's Go. Just mic check 1 2. You're listening to Okay Let's Go. Okay, let's go. Rapi number one. Number 1 podcast in Singapore.